Panas makin panas. Skandal banduan Najib Razak yang dikaitkan dengan pembunuhan kejam ke atas Altan Tuya Syaribu dalam Malaysia. Benar kata-kata saya, cukup masin mulut saya ya. Banduan Najib Razak, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Pertahanan, yang didakwa mengeluarkan arahan kepada Azila Hadri untuk membunuh Altan Tuya Syaribu, terus mendapat tekanan politik daripada publik, mendesak pihak polis untuk menyiasat pendedahan panas Azila Hadri, bekas polis Special Branch, mengaitkan banduan Najib Razak dalam kes Altan Tuya Syaribu. Menurut kenyataan oleh salah seorang pengamal undang-undang di dalam negara Malaysia, iaitu bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia, bekas Presiden Bar Council of Malaysia, polis boleh menyiasat semula kes bunuh dan bom Altan Tuya Syaribu berdasarkan akuan bersumpah Azila Hadri. Menurut Salim Bashir, bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia, polis atas inisiatif sendiri boleh membuka semula siasatan terhadap kes pembunuhan model Mongolia Altan Tuya Syaribu pada tahun 2006. Bekas Presiden Bar Council Malaysia juga turut menekankan pihak berkuasa tidak perlu menunggu laporan polis dan boleh membuat siasatan berdasarkan dakwaan tertuduh Azila Hadri yang hukuman terhadapnya kini diringankan daripada hukuman gantung kepada penjara seumur hidup. Ketika permohonan semakan hukuman mati di Mahkamah Persekutuan pada Khamis minggu lepas, peguam Azila Hadri iaitu J. Kuldip Kumar membangkitkan semula tuduhan bahawa arahan untuk membunuh Altan Tuya Syaribu datang daripada bekas Menteri Pertahanan, bekas Timbalan Perdana Menteri yang juga pernah menjadi Perdana Menteri, bernama Najib Razak. So, ini bukan lagi menjadi gosip-gosip politik yang biasa. Ini adalah tentang legal issue. Banduan Najib Razak dan pasukan peguamnya masih tidak menjawab di hadapan 34 juta rakyat kenapa mereka tidak menafikan perkara ini dan tidak saman fitnah Azila Hadri. Pendedahan oleh Azila Hadri ini semakin diabaikan oleh banduan Najib Razak. Ia boleh diibaratkan seperti bara kanser yang boleh menjadi pembunuh bom jangka terbesar atas legasi politik banduan Najib Razak yang sedang tersiksa dalam penjara kajian, termasuk UMNO. Apapun isu yang berlaku sepanjang bulan ini, akhirnya ini bekas Presiden Bar Council Malaysia. Setiap hari, kalau kita baca media alternatif, publik membahaskan tentang skandal pembunuhan banduan Najib Razak yang didakwa oleh Azila Hadri, bekas polis komando, bekas polis unit tindakan khas, bekas pengawal peribadi banduan Najib Razak. Dalam statutory declaration, banduan Najib Razak didakwa mengeluarkan arahan untuk bunuh Altan Tuya. Walaupun banduan Najib Razak menafikan dia tidak ada kaitan dalam pembunuhan itu sampai buat sumpah laknat, dia saman pun orang yang salah. Dia pergi heret Tommy Thomas. Bukan Tommy Thomas yang buat akuan bersumpah tu. Azila Hadri yang buat akuan bersumpah, banduan Najib tak nak saman. Ini bahaya ya. Sangat bahaya. Ini akan terus mempengaruhi persepsi politik, sentimen politik dan pemikiran politik rakyat bahawa
bosku adalah pembunuh sebenar, pembunuh utama yang mengeluarkan arahan dan memaksa seorang bekas polis bunuh dan bom Altan Tuya Syaribu. Bekas Presiden Bar Council of Malaysia berkata lagi, Akta Polis 1967 memberi kuasa kepada institusi polis untuk membuka semua siasatan pembunuhan tersebut tanpa perlu menunggu laporan daripada orang awam. Menurutnya lagi, Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah CPC menyatakan bahawa laporan maklumat pertama bukan bukti substantif tetapi hanya bertujuan untuk memulakan siasatan terhadap sesuatu kesalahan. Laporan FIR oleh orang awam bukanlah syarat utama untuk memulakan siasatan. Di bawah Seksyen 110 CPC yang memperuntukkan bahawa pegawai polis yang berpangkat tidak kurang daripada sarjan atau pegawai yang bertugas di balai polis boleh menggunakan kuasa siasatan tanpa mendapat arahan untuk menyiasat bagi kesalahan yang boleh ditangkap. Pegawai polis memulakan siasatan berdasarkan maklumat yang boleh dipercayai bahawa satu kesalahan telah dilakukan. Kuasa siasatan dan penahanan mereka tidak hanya terhad kepada CPC tetapi juga tertakluk oleh Akta Polis 1967. Ada sudah gesaan-gesaan meminta untuk bosku ditangkap untuk disiasat dalam skandal saga pembunuhan Altan Tuya Syaribu. Bosku, apa sudah jadi bosku? Sudahlah kes 1MDB semuanya tak boleh ditutup. Hang salah main game. UMNO pun dah tersalah main game. Lu ingat? Kalau UMNO bergabung dengan Anwar, dengan Pakatan Harapan, kes ni boleh tutup. Kes 1MDB boleh tutup. Kes Altan Tuya boleh tutup. Ini makin telanjang bulat ni bosku. Memang salah main game. Itulah, terlampau jahat, terlampau kejam, terlampau tamak, terlampau larak, terlampau gatas. Terlampau syaitan juga kita ni ya, di dunia ni. Kita ni main game politik, main juga. Tak kalah sampai merompak terang-terangan, membunuh terang-terangan, sampai takut nak saman fitnah semua orang yang mengkantoikan anda. Saya masih ingat ya, kes rompakan YNDB pun, banduan Najib Razak, dia tak berani saman fitnah semua orang yang panggil dia perompak sampai dia masuk penjara. Betul lah dia perompak. Ni kes bunuh Altan Tuya Syaribu, dia tak berani saman fitnah Azilah Hadri, saksi hidup. Dulu dia bagi alasan dengan orang-orang dia, alah jumpa Azilah Hadri tu menghitung hari untuk dihukum gantung sampai mati. Takkan kita nak saman orang mati? Pembetulan Azilah Hadri belum mati. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun dan Mahkamah Persekutuan tarik balik hukuman gantung sampai mati ni. Apa cerita banduan Najib Razak? Saya tetap ingin cabar ya bosku untuk bersihkan nama, serah diri kepada pihak polis. Bosku jangan tegakkan benang yang basah. Ini nama hang terang-terang disebut oleh bekas polis hang. Ni bekas polis SB ni antara yang boleh dipercayai ya. Kalau saya ditanya antara seorang Perdana Menteri penyamun, pembunuh dengan seorang polis, saya lebih percaya cakap polis Pakcik Makcik Oto Aru. Dalam kes ni saya lebih percaya Azilah Hadri. Sebab bosku takut terkejik-kejik sekarang ni. Masuk gua sudah. Ketua Pemuda UMNO pun tak nak ulas. Lokman Adam pun tak nak ulas. Puan Zakashi pun dah diam. Kenapa korang diam? Zai Amidi pun dah malu-malu kucing, tak berani nak ulas. Kes bom C4 Altan Tuya Syaribu atas nama banduan Najib ni. Sangat pelik. Kalau kes ini terus didiamkan oleh banduan Najib, oleh Zahid, oleh UMNO, sila-sila esok lusa, memang rakyat makin bencilah dengan UMNO. Sementara itu, Peguam Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mahzar bersetuju bahawa undang-undang memberi kuasa kepada polis untuk bersikap proaktif dan membuka semula kes Altan Tuya Syaribu. Kata peguam itu, polis tidak boleh berdiam diri. Kini kita mempunyai badan kehakiman yang sangat bebas. Kerajaan kini mencari kebenaran. Jadi polis perlu proaktif dan mengambil tindakan. Bosku,
Silap kau bosku. Silap kau punya mainan. Kau diam-diam begini dengan bini kau, dengan anak beranak kau pun bermasalah juga kau. Kau ingat rakyat takut kan ni bangkitkan kes bom C4 Altan Tuya? Makin beranilah rakyat di zaman Anwar. Hakim-hakim pun makin berani. Ni polis pun, bekas polis yang kau kami hitamkan, Azila Hadri pun makin berani. Apa kau punya backup plan bosku? Kalau esok lusa kau dihukum gantung sampai mati, jangan saja tiba-tiba Azila Hadri dibunuh dalam penjara Kajang tu. Jaga Azila Hadri tu. Oi, saksi hidup tu, saksi besar. Semalam peguam keluarga mendia Altan Tuya Syaribu iaitu Sanggit Kaurdio mempersoalkan berhubung affidavit yang tidak dicabar yang difailkan oleh Azila Hadri mendedahkan banduan Najib Razak mengeluarkan arahan kepadanya untuk bunuh Altan Tuya Syaribu. Saya nak tanya kepada peguam banduan Najib Razak, Tan Sri Syafiee Abdullah, kenapa hang tak cabar di Mahkamah Persekutuan? Akuan bersumpah Azila Hadri baru-baru ini. Sampai Azila Hadri menang dan dilepaskan daripada hukuman gantung sampai mati oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun. Tabik spring Ketua Hakim Negara. Tak takut mati kena bom. Dia bagi kemenangan kepada Azila Hadri. Tak malu kah? Peguam-peguam banduan Najib Razak katanya cash is king. Kenapa kecut telur tak berani lawan Azila Hadri di Mahkamah Persekutuan baru-baru ni? Macam-macam orang UMNO. Affidavit tambahan itu termasuk dakwaan tidak dipertikaikan bahawa Azila bertindak di bawah arahan yang jelas. Fakta yang tidak dicabar oleh pendakwa raya menimbulkan persoalan serius mengenai tindakan dalam proses undang-undang ke atas banduan Najib Razak. Sekarang yang orang pertikaikan ni, kalau Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan bersama Peguam Negara dan Timbalan Pendakwa Raya menerima baik akuan bersumpah Azila Hadri, so sudah tiba masanya bosku perlu dihukum gantung sampai mati. Sebab dia yang jadi mastermind, dia dalang utama, dia watak utama, dia yang arahkan Azila untuk bunuh dan bom Altan Tuya dengan sangat kejam. Lepas tu kau salahkan polis. Hoi, polis dalam Malaysia ni kalau tak ikut arahan bosku, dibunuh. Kau tahulah bosku tu dengan bini dia, dia punya jahat bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa bosku. Semua polis dipaksa ikut cakap dia. Aku ni dah ada pengalaman kena tangkap oleh bosku. Walaupun tak ada jenayah. Ditangkap juga, diugut lagi. Tapi akhirnya bukan saya yang masuk penjara, bosku yang masuk penjara. Sekarang bosku tak dapat tidur malam. Dia kena kejar oleh hantu Altan Tuya. Dia takut, dia malu kalau dia dihukum gantung sampai mati depan hantu Altan Tuya. Siaplah kau. Keluarga Altan Tuya menuntut untuk mengetahui bila bosku mau disiasat ni. Mengapa masih dibiarkan pembunuh utama tidak dihukum gantung sampai mati? Memang mampuslah ini kali mau menjawab. Ini skandal pembunuhan besar di dunia ya. Memang mampuslah kalau bosku dengan UMNO berdiam diri sampai sekarang. Sebagai kesimpulan, riwayat politik bosku dan UMNO boleh kiamat. Boleh pupus dengan lebih cepat ya. Kerana skandal pembunuhan Altan Tuya Syaribu ni ada bukti baru. Semua stakeholders, semua rakyat menuntut untuk bosku disiasat, ditangkap, didakwa dalam mahkamah dan digantung sampai mati. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Ingat ya, mark my word. Kalau bosku dan UMNO tikam belakang PMX, PRU 16, kes bunuh dan skandal pembunuhan banduan Najib ke atas Altan Tuya boleh dibuka oleh Anwar Ibrahim dalam Malaysia. Kalau bosku nak tikam belakang Anwar lagi,
Saya nak bagi tahu awal-awal. Memang bosku tak ada harapan lah untuk lari daripada hukuman gantung sampai mati ni. Hati-hati ya, UMNO main game di Putrajaya. Kau nak bawa Anwar bergaduh tu, hati-hati. Jangan semua kes bunuh ni terbongkar, lepas tu UMNO terkubur. PMX, jangan kasih lama. Jangan sampai PMX kena bom C4 tiba-tiba. Kau tahulah bosku ni licik. Dia nak melepaskan diri dari penjara, tak boleh lepas. Nak lari daripada hantu Altan Tuya, tak boleh. Nak lari daripada Anwar, jangan sampai ada plot twist. Tiba-tiba bosku dihukum gantung sampai mati di era kerajaan Anwar. Checkmate and masuk perangkap sendiri 100 kali. Bosku dan UMNO gagal menutup skandal pembunuhan paling kejam di dunia, iaitu skandal bosku bom C4 seorang wanita mengandung model Mongolia bernama Altan Tuya Sharibu. Justice untuk Altan Tuya, justice untuk keluarga Altan Tuya. Game is over bosku. Terima kasih.